Kita tunggu kejap Okey, sekejap saya tunggu yang lain sebab saya cuba nak masuk dalam grup ADMC tapi tak dapat because saya tak tahu macam nak share dalam ADMC group. Someone yang ADMC members, kalau you're watching this live video, boleh share dengan kawan-kawan dalam ADMC. Okay, alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thanks Hari. Okay, terima kasih pada kawan-kawan yang join this live video untuk malam ni. Since besok kita semua bercuti, saya tak tahulah kalau ada yang tempat kerja you all yang tak cuti, tapi tak apalah. So since besok saya pun cuti sebab di Malaysia, so saya fikir why not saya try untuk buat live video malam ni sebab dah lama sangat tak buat live video. And one thing, sebab saya punya assignment dah agak tinggal sikit, and this is going to be my last semester untuk nak habiskan saya punya pengajian. So ada banyak masa lah. Okay, tak apa, kita share dulu apa yang saya nak kongsikan malam ni. Sebab sebenarnya tujuan saya buat live video ni sebab nak buka peluang untuk kawan-kawan just bagi apa-apa soalan yang berkaitan dengan anxiety. Sebab ramai sangat yang lately yang saya nampak you all punya anxiety level tu dah increase due to pandemic lah, of course. So this is the good platform untuk you all nak tanya apa-apa soalan pasal anxiety. Sebab sometimes kita ni ada certain time kita akan lost kita punya semua tools yang kita dah pernah belajar. So bila kena ada kawan-kawan yang lain-lain untuk ingatkan. So saya rasa perlu untuk saya ingatkan balik kawan-kawan yang mungkin anxiety level dia dah increase. So bolehlah cuba tanya dalam platform ni. So apa-apa soalan yang berkaitan dengan anxiety. Sebab saya tahu dalam keadaan pandemik ni ramai yang antara kita yang dulu dia pernah alami anxiety dan kemudian dia dah sembuh tapi dia boleh kena balik. Okey, ada juga keadaan yang mana dia tak pernah pun kena anxiety sebelum pandemik, tapi dia mengalami simptom anxiety selepas berlaku pandemik. So ada juga yang sebelum pandemik pun memang dah ada anxiety dah. So maybe masa tu dia punya level dia mungkin 5/10 level anxiety dia, tapi bila pandemik berlaku dia jadi 10/10. So saya suka nak ingatkan yang benda-benda tu,
Okay, setiap situasi itu adalah normal dalam keadaan sekarang. So kalau ada kawan-kawan yang tiba-tiba rasa panik sebab rasa macam dah back to square one, maksudnya sebelum ni rasa macam anxiety level tu dah stable, but then bila dalam keadaan sekarang ni rasa macam makin teruk, fikiran makin negatif, emosi makin tak stable. So meaning that benda tu because of the environment, bukan you all punya bukanlah kesilapan kita, tapi because of the environment itself yang membuatkan kita triggered dengan keadaan-keadaan tu. So that's why kita punya anxiety tu meningkat. Okay. So ada antara kawan-kawan juga yang tanya saya kenapa keadaan tu berlaku. Kenapa bila keadaan pandemik dia berlaku, so membuatkan anxiety mereka makin teruk. So again, kalau ada kawan-kawan yang pernah baca buku Kembali Kesedaran yang saya tulis, kita ni semua ni adalah makhluk tenaga. We are energy. So kita punya environment pun juga adalah energy, tenaga. So matahari pun adalah tenaga matahari, sumber cahaya, tenaga. So seluruh alam ni juga adalah tenaga. So kita, kejadian manusia juga adalah tenaga. Sebab kalau kita tengok kita punya fungsi tubuh badan secara biologi, fisiologi kita, from kita punya kita punya kulit pergi sampai, kalau kita scan sampai ke bawah, kita akan dapat nampak organ-organ. So daripada organ tu terhasil daripada tisu-tisu, daripada tisu-tisu terhasil daripada molekul-molekul, gabungan molekul. So daripada molekul-molekul tu terhasil daripada sel-sel. So sel-sel tu terhasil pula atom. So atom itu sendiri adalah tenaga. So secara fitrahnya kita ni merupakan makhluk tenaga. So bila kita adalah makhluk tenaga dan environment kita, persekitaran kita juga tenaga, bermaksud kita punya bahasa kita dengan persekitaran itu adalah dalam bahasa tenaga, gelombang ataupun wavelength. So apabila kita punya persekitaran kita, tenaga yang berada di persekitaran kita tak best. Maksudnya most of kita sekarang ni sering hidup dalam ketakutan. You all resah, gelisah, panik because of the pandemic, because of the COVID. So kebanyakan orang-orang di persekitaran kita membawa energi ataupun membawa tenaga emosi begitu. Tenaga emosi yang takut, tenaga emosi yang resah, cemas, panik. So apabila persekitaran kita dipenuhi dengan tenaga-tenaga sebegitu, so kita pula berinteraksi, kita communicate sebagai makhluk tenaga juga, kita akan attract dengan gelombang yang sama. So that's why kita punya apa yang kita alami waktu tu, dia akan cepat absorb. So maksudnya kalau persekitaran kita sekarang ni dalam keadaan yang sentiasa dalam ketakutan, so tak mustahil dalam keadaan diri kita pun sendiri akan mudah nak terkesan, triggered by the environment, kita pun akan rasa cepat takut. So situasi ini normal. Jangan takut, jangan rasa you all makin tak boleh sembuh, you all makin teruk. Jangan takut sebab keadaan ini juga sebenarnya dialami oleh semua orang. Cuma antara yang ketara dan tak ketara. Even kalau you all ada guru, you all ada mentor, you all ada follow spiritual teacher, you all follow inspirational speaker ke, mereka juga mengatakan benda yang sama. Mereka juga terkesan dengan persekitaran sekarang ni. So lagikan kita yang orang biasa-biasa ni, tentulah kita lagi mudah untuk terkesan dengan persekitaran sekarang. Sedangkan orang-orang yang ada knowledge, sedangkan orang-orang yang bagi ceramah, orang yang menyampaikan ceramah-ceramah inspirasi, guru-guru spiritual juga terkesan sedikit sebanyak, apatah lagi kita orang biasa. So of course kita akan terkesan dengan keadaan sekarang. Okay, so dalam keadaan sekarang, apa yang kita boleh buat? Okay, takkanlah kita nak berterusan dalam keadaan takut, cemas and then affected by the environment. Takkanlah kita nak continue macam tu. Okay, so mungkin benda yang saya boleh ceritakan adalah berdasarkan pengalaman saya sendiri, because mungkin kawan-kawan ada yang tahu
sebelum-sebelum ni, for the past 2 years, sebelum COVID lagi, sebenarnya saya ada stop menulis. Saya stop sharing live video. Saya stop buat program. Saya stop sebab saya nak fokus dalam saya punya pengajian, because saya sambung belajar dalam education psychology. So saya ambil masa 2 tahun untuk saya hold dulu benda tu. And dalam masa 2 tahun tu lah saya fokus dalam pengajian saya. And dalam masa 2 tahun tu pula banyak sebenarnya cabaran-cabaran yang saya hadapi. Especially dalam keadaan waktu tu saya bekerja di sebuah jabatan yang kata agak busy. Okay. Lebih-lebih lagi itu merupakan jabatan yang kata melibatkan essential service. So ditambah pula dengan waktu tu pula saya sambung belajar. So dalam keadaan saya punya persekitaran yang menekan, persekitaran yang sangat mencabar, lepas tu saya sambung belajar. So dia punya beban tu, komitmen saya tu, kata stress level tu saya bertambah sikit. And then apabila pandemik tu berlaku, dia jadi triple. So bayangkan dalam keadaan saya punya level tu, kata dengan keadaan kita bekerja dalam essential service, jabatan yang memang busy, kemudian saya sambung belajar, lepas tu pandemik berlaku. So beberapa layer tu yang saya kena tahan. So at one point, dah lebih kurang 2-3 tahun saya berada dalam situasi begitu, situasi yang menekan. Eventually saya jadi burn out. Okay, so saya burn out. That was the moment yang saya punya emosi jadi tak stabil. Okay, saya jadi cepat marah, cabaran. Sometimes saya punya kata apa action yang saya buat tu jadi tak betul, di luar kawalan, tak relevan. So banyaklah insiden-insiden yang berlaku yang berlaku dalam kehidupan saya, that saya realise benda tu, and bukannya saya tak ubah, tapi saya just just waktu tu saya rasa macam just be gentle to myself. Saya rasa macam it's okay. Ini momen saya yang saya tengah down. So keadaan tu berterusan sampailah kata pandemik tu makin lama makin teruk, kes makin teruk. So akhirnya saya mengalami semula anxiety, which is kita panggil setback lah. Kalau kawan-kawan yang mengalami anxiety akan tahu yang kita ada istilah setbacks. Maksud setbacks tu adalah dia merupakan satu halangan dalam kita punya proses pemulihan. Dia adalah satu halangan, tetapi dalam masa yang sama dia juga merupakan keadaan di mana kita punya anxiety simptom tu berulang balik, datang balik. Cuma yang menjadi perbezaannya adalah keadaan saya kata even relapse simptom tu ada, datang balik. Maksudnya saya mengalami tight chest, sometimes saya rasa short breath, and then kerap sendawa, and then dalam keadaan sentiasa shaking. Lepas tu saya rasa tak stable, emosi tak stable. Sometimes saya rasa macam negative thought saya running terlalu laju. Maksudnya most of the time saya kerap berfikiran negatif, and emosi saya pun masa tu sangat-sangat negatif. Cuma bezanya adalah bila kita dah faham anxiety ni, bila kita dah kenal anxiety ni, apa yang berlaku adalah saya realise benda tu. So saya try untuk overcome. Walaupun susah, tapi saya try untuk overcome. Dan yang bagusnya adalah bila kita dah kenal anxiety tu bagaimana, dia membuatkan keadaan itu, simptom-simptom tu dia tak mengganggu kita punya rutin harian. Okey, berbeza kalau kita ada anxiety tetapi kita tak tahu apa yang berlaku pada tubuh badan kita. Of course dia akan beri kesan kepada kita punya aktiviti harian. Bermaksud, kalau dalam keadaan chronic anxiety, kita memang dah takkan boleh dah sebenarnya nak makan, tak selera nak makan dah. Kita takkan boleh nak pergi kerja, kita dah susah nak bersosial, kita dah susah nak buat rutin harian yang sebagaimana biasa, nak jaga anak ke, nak layan suami ke, nak layan pasangan ke, nak kata pergi mana-mana lah, dah tak boleh apabila anxiety kita dalam keadaan kronik yang teruk. Tapi apa yang berlaku adalah apabila kita boleh untuk master diri kita boleh untuk kenal anxiety tu bagaimana, pattern dia macam mana. So masa kita dalam part tune, kita akan cuba untuk slow downkan keadaan tu. So walaupun kita carry the symptoms, kita carry all the emotions, kita carry all the thoughts sepanjang hari kita tu,
tapi kita masih boleh meneruskan kehidupan macam mana biasa. So, bermaksud orang luar tak nampak pun yang dalaman kita ada shaking. Ada orang kata terganggu. Orang luar tak nampak, tapi kita je yang alami. Cuma bila kita dah tahu benda tu, janganlah kita macam orang kata jangan jadikan kita sebagai mangsa keadaan. So even kita ada anxiety, kita punya keadaan tu relapse, jangan jadikan diri kita sebagai mangsa keadaan so kita tenggelam dalam keadaan tu. Jangan. Because once we notice, once we recognize anxiety tu, kita yang akan jadi master. So kita yang akan instruct badan kita how to react. Kita akan instruct mind kita how to think. Kita akan instruct kita punya mind, kita punya feel, emotion how to feel. So kita yang akan instruct badan kita. Kita yang akan master diri kita, so kita yang akan instruct. That's why kat situlah perlunya untuk kita ada knowledge untuk kenal apa itu anxiety. Okay, so kalau kawan-kawan mengalami anxiety, orang kata kalau dulu level anxiety tu 3/10, tapi sekarang bila pandemik 10/10, it's okay. It doesn't mean that you all back to square one. It doesn't mean that you all akan takkan sembuh sampai bila, no. Okay, sebab benda ni cuma you all kena kata tahu bagaimana nak kenal diri tu balik, tahu macam mana kata hela-hela anxiety tu. Because anxiety ni the most important thing that you all kena tahu adalah dia penuh dengan tricks, dia penuh dengan hela. So sebagai seorang yang pernah mengalami anxiety, sebagai seorang yang pernah mengalami simptom-simptom anxiety, so benda tu sebenarnya dah ada dalam badan kita. Bila dah ada dalam badan kita, even kita dah 100% pulih, anxiety tu sebenarnya hari demi hari dia akan try untuk nak tarik you punya perhatian semula. Okay? So walaupun kita dah 100% pulih, dia memang akan sentiasa je nak bawa you balik, beri perhatian kat dia. So it is about you, whether you nak bagi attention balik pada anxiety tu, atau you just nak let go semula, macam mana you pernah let go for the first time. So it all depends on us, bergantung pada diri kita. So apa yang berlaku waktu saya mengalami relapse masa pandemik ni adalah saya perasan yang saya memberi attention kepada anxiety saya tu for about 2 months macam tu. 2 months. 2 months is quite long actually. So jangan biarkan diri kita dalam keadaan macam tu dalam tempoh yang lama. Okay, tapi saya sedar dalam masa tempoh 2 bulan lebih kurang tu saya tak stable. Saya sedar yang anxiety saya datang, tapi saya macam nak layan-layankan. Just nak layankan macam okay tak apa, layankan dulu. So 2 months lah saya rasa macam haywire sikit. But then bila benda tu dah affect saya punya physical body, saya rasa tak sihat. So that was the moment saya rasa I have to decide. Nas, stop. Nas, stop worrying about everything. Sebab apa yang berlaku kepada saya adalah waktu tu saya menjadi sangat-sangat paranoid dengan COVID. Sangat-sangat paranoid. Yelah, keadaan-keadaan macam tu kan, saya sangat affected dengan the environment. So saya dah dalam keadaan sekarang ni, saya dah 2 kali sebenarnya dah 2 kali. Sekali saya pakai gelang pink, even negatif. Saya kena kuarantin juga. So second time pun saya pernah kena juga kuarantin, sebab ada close contact. Alhamdulillah negatif juga. Tapi moment tu dia sangat-sangat memberi kesan pada diri saya. So kita jadi takut. Kita jadi takut dengan COVID itself. Kita jadi dah macam tak yakin dengan vaksin tu. Even kita dah fully vaccinated, adakah betul beri kesan. Kita dah jadi paranoid, kita jadi takut. Sebab keadaan dekat rumah, kita ada anak, kita ada orang tua dalam dekat rumah, parents kita pula ada baby. So kita tak nak jadi punca. Kita tak nak jadi orang yang macam tu. So that's why for about 2 months saya menjadi seorang yang sangat paranoid. So every single time saya akan sanitize tangan saya macam like forever lah saya sanitize tangan. Like forever saya basuh tangan. Like forever saya sentiasa dengan face mask. So even kadang saya dalam bilik pun, bila saya rimas dengan face mask, so saya akan tutup pintu bilik because of saya takut keadaan tu masuk dalam orang kata benda tu dekat udara kan. So saya akan make sure tutup pintu, sebab saya nak buka face mask, sebab dah tak tahan sebenarnya face mask tu. Tapi most of the time saya akan pakai face mask. So bayangkan keadaan saya waktu tu sangat-sangat paranoid dengan persekitaran. So benda tu effect body saya.
And masa tu lah yang saya rasa macam, oh dah tak boleh dah. Sebab dia dah affect body, dia dah affect kita punya breathing, kita dah rasa macam short breathe, kita dah rasa dada kita ketat, kita rasa banyak kali sendawa, kita rasa tak sedap. Tak sedap. So, bila macam tu kita dah realise macam, okay Nas, dah lebih dah ni kau melayan sangat anxiety ni, dah lebih dah ni kau paranoid, dah lebih sangat dah ni kau ni risau. So, please stop. Please stop. So, apa yang saya nak beritahu kawan-kawan adalah, we are the one yang kena buat keputusan. We are the one yang kena buat keputusan sama ada you want to stop worrying atau you nak continue risau benda-benda yang tak sepatutnya kita risau. Because benda kita risau tu adalah apa yang sedang berlaku kat persekitaran. So, masa tu apa yang berlaku kat dalam saya, apa yang berlaku kat diri saya, apa yang saya buat adalah eventually saya orang kata kuatkan balik connection saya dengan Tuhan. Because sometimes kita ni ada certain time kita akan lupa, betul tak? It doesn't mean yang kita ni sentiasa solat. It doesn't mean yang kita ni baca Al-Quran ke, kita mengamalkan zikir ke, kita meditate ke. Tapi keadaan tu takkan effect kita. Okay? Ada certain time memang kita akan lost the connection. Kita akan lost dengan connection spiritual tu semua. So, kena sentiasa ingatkan diri kita balik untuk back to our own track. So, bila dalam keadaan macam itu, apa yang saya buat adalah, saya buat self-talk. Bercakap balik dengan diri saya, cakap balik dengan diri saya, Nas, that's enough Nas, saya cakap. Sudah-sudahlah tu. Kau dah continue dah ni. Hari-hari dah ni kau takut benda yang sama. Okay? Cuba letakkan kat diri kau, Nas, yang kau dah jaga SOP, kau dah jaga makan kau dah buat benda terbaik untuk diri kau pun dah fully vaccinated. So, just leave it to God. So, apa yang berlaku waktu tu adalah slowly saya dapat balik kata kekuatan saya tu. Sebab dalam keadaan pandemik ni, COVID ni, it is not about physical illness je tau. COVID dia bukan saja effect kita punya body, like physical pain. No, actually hikmah COVID ini adalah sebenarnya untuk nak menguji keimanan kita, untuk nak uji kita punya keyakinan kepada Tuhan. Bermaksud, okay, kau dah jaga SOP, okay, kau dah pakai face mask, okay, kau dah sanitize basuh tangan. But kau yakin tak yang apa yang kau buat tu Allah akan nampak, Allah akan beri perlindungan? Kau yakin tak? Macam tu. So, kat situlah sebenarnya dia nak uji keimanan kita. So, dalam keadaan pandemik sekarang ni, benda yang berlaku sekarang adalah sebenarnya bukan saja nak menguji ketahanan tubuh badan kita, tetapi menguji kita punya keimanan kita dan keyakinan kita pada dia. How deep kita yakin yang dia tu adalah Maha Melindungi. How deep kita yakin yang dialah yang sebaik-baik memberi penyembuhan. How deep kita yakin benda tu. Sebab kebanyakan kita lebih cenderung untuk berasa resah dan takut secara berterusan. But at the same time, kita kurang untuk nak reflect balik connection kita, hubungan kita dengan The Supreme, The Almighty. Untuk tanya balik, kita ni yakin ke sebenarnya yang kita dah fully vaccinated tu? Okay, kita dah fully vaccinated, tapi sebenarnya kita kena yakin yang Allah tu yang melindungi kita. Kita kena yakin yang Tuhan tu sendiri yang akan tentukan hidup mati kita. Even kita kita tak vaksin pun, mati kita bukan not because of the vaccine, but because of the God. Even kita vaksin sekalipun, bukan hidup mati kita not because of the vaccine, but because of the God. Tetapi sebagai manusia yang diberi amanah untuk jaga body ni dengan baik, okay, dipertanggungjawabkan dengan jasad ini, adalah menjadi tanggungjawab kita untuk beri yang terbaik. That's why kita kena fully vaccinated. That's why kita kena vaksin. That's why kita kena jaga SOP tu. Because itu usaha kita untuk kita nak menjaga tubuh badan kita. Sebab itu, orang selalu sebut, okay, usaha, doa, tawakal. Usaha, doa, tawakal. So, usaha itulah tadi yang kita buat. Jaga SOP, vaksin, and then doa. Doa tu maksudnya minta dekat dia, yakin pada dia, yang dialah yang akan melindungi kita, melindungi kita, yang memberi penyembuhan, memberi kekuatan, kata apa-apalah beri kepada kita. Dan tawakal, maknanya tawakal kita serahkan pada dia, apa pun perancangan, percaturan Tuhan, itu adalah hak dia. So, yakin.
beri keyakinan pada dia, yakin pada dia. Itulah yang kata ujian kita dalam pandemik ni adalah sebenarnya untuk nak uji kita punya keyakinan kita pada dia. So kat situlah yang saya tahu kelemahan saya adalah because of dah buat, dah usaha, tapi sebenarnya tak cukup doa. Dah usaha tapi sebenarnya tak cukup bertawakal, tak cukup yakin, tak cukup kata iman tu masih lemah lagi. Sebab itulah kalahlah kita ni dengan kata nak dibandingkan kita dengan macam contoh kisah-kisah Nabi Ibrahim contohnya, bagaimana dia punya keimanan dia, keyakinan dia pada Tuhan tu, sanggup dia yakin yang itu adalah kata perintah daripada Allah, sembelih anak dia sendiri. Kita pun tak boleh capai macam tu, tapi itulah sebenarnya yang Allah nak uji, bagaimana kita punya iman kita, bagaimana keyakinan kita pada dia. Okay, so that is the first thing. Maksudnya dalam keadaan pandemik macam gini, kita yang kena kata ada self mastery diri kita untuk put full stop, beri instruction pada mind kita, heart kita, body kita to stop worry, berhenti risau. Sebab takkan ke mana pun. So eventually kita kena letak keyakinan kita, keimanan kita pada Tuhan. Dia yang akan melindungi kita. Buatlah apa benda yang terbaik, usaha yang terbaik, doa, and then berserah, tawakal. Okay. So the second thing is apa yang kita perlu buat adalah dalam keadaan sekarang pandemik macam gini, apa yang membuatkan kita punya level anxiety tu makin lama makin tinggi? Because of kita ni dah duduk dalam keadaan PKP ni lama sangat kan, pergerakan kita terbatas. So macam yang saya bagi tahu tadi adalah kita ni adalah makhluk tenaga. So tenaga is keep moving. Tenaga tu bergerak. So bila kita tidak bergerak, tak ada movement, kita become frozen, kita jadi sejuk. So sedangkan body kita pun sendiri sebenarnya bersifat warm macam tu kan, warm, kita punya darah tu panas. So kita kena bergerak, sentiasa bergerak. Tapi apa yang berlaku sekarang because of the pandemic, so most of us tak boleh nak bergerak, tak boleh nak keluar sangat dengan PKP semua. So sometimes dia dah stuck dalam mind, tak boleh nak berentas daerah, tak boleh rentas negeri. So benda tu yang akan membuatkan kita rasa macam kita dah duduk dalam satu kawasan yang mana kita tak boleh nak move. Even kita rasa macam kita dah bergerak, dah pun pergi kerja tu bergerak. Okay, kita dah bergerak dalam rumah pun, keluar bilik air, masuk dapur, dah bergerak. Tapi benda tu tak sama. Pergerakan dimasukkan adalah pergerakan dari segi kita punya dalaman. Dalaman maksudnya bergerak tu dari segi pergerakan tenaga emosi kita, pergerakan tenaga minda kita. Kat mana dia bergerak? Kat situ. So even kita bergerak sekalipun, pergi kerja, balik kerja, tapi kita punya emosi kita, pergerakan tu statik pada satu emosi, iaitu emosi risau. Dia tak burst kepada emosi yang positif macam ceria, gembira, seronok, bersyukur. So agak susah. Okay. Sebab itulah kita jangan dalam keadaan pandemik ni jangan kekal dalam keadaan frozen tu, dalam keadaan orang kata statik tu. Keep moving. Orang kata dari segi dalamannya, tenaga dalamannya, sentiasa orang kata bangkitkan rasa syukur, sentiasa orang kata inducekan perasaan-perasaan gembira, perasaan-perasaan ceria, seronok tu, inducekan perasaan-perasaan tu. Dan dari segi mind, tanamkan dengan information yang positif. Sebab sekarang ni banyak sangat cerita-cerita negatif kat luar kan. Cerita orang dah fully vaksin pun meninggal lah, orang yang half vaksin pun meninggal lah. So macam-macam hal lah kan, ini mati. So memang kita dah jadi takut lah kan. So jangan dengar lagi benda macam tu. Kita dah tahu dah cukup dah, information tu semua dah cukup, tak perlu nak dengar banyak dah. Kita ambil tahu setakat mana yang kita nak tahu saja. Okay. Just lindungi diri kita dengan cara jaga SOP tu semua. So that's it. Jangan dengar lagi cerita-cerita yang bukan yang tak sepatutnya kita dengar, hal-hal pasal COVID ni. That's it. Okay. So kita jaga minda kita dengan orang kata beri tenaga minda yang positif. Bukan lagi masukkan information yang menakutkan lagi dah. That's it. Sudahlah. Okay. So at the same time, tu dari segi kita punya emotion, dari segi kita punya mind, soul kita, increase kita punya connection dengan Tuhan. And for the body, buat movement. Movement tu maksudnya keluarkan peluh. Kita keluar masuk bilik air, tak keluar peluh. Kita pergi dah masuk dapur, masak, tak keluar peluh sangat. So kita pergi kerja, balik kerja pun tak keluar peluh sangat. So dari segi fisiologi badan kita, keluarkan peluh sikit. Sebab ada setengah daripada kita ni badannya peluh berpeluh.
barulah dia rasa cergas. Kalau dia tak keluarkan peluh, dia akan rasa lemau. So, dia punya tenaga dalaman dia akan jadi block, frozen. So, cubalah kita buat benda-benda macam tu supaya itu antara usaha kita juga untuk nak kata keep balance kita punya kehidupan kita. Okay, so tak adalah kita yang sentiasa dalam keadaan takut, cemas, risau, continue. Okay, so benda tu akan efek kita punya badan, efek kita punya kehidupan. So kita rasa macam derita sangat life ni. Rasa macam sufferednya. Kenapa life ni macam suffered sangat, macam menderita sangat, macam tak boleh kena happy. Kan? So kat situlah yang macam kata bila kita dah susah nak rasa happy, of course kita dah akan rasa suffered. Betul tak? So suffering ataupun penderitaan, kesengsaraan ni dia punya kata lawan dia adalah pleasure ataupun keseronokan, kebahagiaan, ceria. So bila kita rasa menderita dengan kehidupan, bermaksud kita tak ceria dan kita tak bahagia dengan kehidupan kita. Bila kita rasa sengsara dengan kehidupan kita, bermaksudnya kita rasa tak seronok dengan kehidupan kita. Okay. So ada beberapa perkara yang saya ada tulis sebelum ni. Ada beberapa perkara bagaimana untuk kita nak overcome dengan kita punya penderitaan, suffering. Okay. Ada 5 perkara. Benda tu yang kita kena sentiasa ingat, kita kena practice. How to overcome dengan suffering, how to overcome dengan kesengsaraan dan penderitaan. Ada 5 perkara yang kita boleh ingatkan diri kita supaya kita dapat balik ketenangan, supaya dapat balik keseronokan. Okay. Okay, sebelum saya sentuh tentang 5 perkara tu, Azizah, Ali Aziz, sis macam saya pula, saya tak tahu saya risau apa. Yang saya tahu buat apa pun saya takut. Lepas tu tiba-tiba tak ada tenaga nak buat apa-apa. Ada lagi sambungan ke ni? Kenapa macam tak ada? Okay. Okay, itulah anxiety. Itulah anxiety. Anxiety kadang-kadang bukanlah kita tahu pun apa benda yang kita takut. Kita tak tahu, ada certain orang dia tahu apa yang dia risaukan sebab dia observe benda tu. Dia observe. Macam saya ada ketika saya tahu, memang saya sangat tahu apa yang saya risau. So bila saya macam mana saya cara saya macam mana saya nak tahu apa yang saya risaukan adalah saya bercakap benda tu. Saya akan cakap bercerita dengan orang. Maksudnya kalau saya selalu bercerita dengan adik saya, so saya akan cakap aku ada benda lah dalam fikiran aku yang stuck. So saya akan cakap. So daripada saya bercakap tu, nanti saya akan nampak satu point. Oh okay, baru saya sendiri akan tahu, okay, inilah benda yang aku risau. Sometimes memang kita tak tahu pun apa yang kita risaukan, tapi bila kita bercakap, kita bercerita atau kita tulis, kita flow out kan benda tu, fikiran kita flow out kan, kita akan eventually find out apa yang kita risaukan. Itulah anxiety, triknya. Tapi kalau kata kita tak dapat find out pun apa yang kita risau, tak apa, sebab itu pun juga anxiety. Itulah yang saya masukkan tadi adalah anxiety is very tricky, sangat-sangat banyak hilah sebab ada banyak benda yang kita tak tahu pasal anxiety. Kita tak boleh nak boleh agak dia punya pattern tu. Tapi kalau kita benar-benar observe, kita benar-benar menghayati anxiety tu, the way we think, the way we feel, kita akan nampak anxiety tu macam mana. Sebab antara kita ada pattern anxiety yang berbeza. Sebab itu saya kata penting untuk kita kenal diri kita. You kenal you punya karakter macam mana, kenal cara you berfikir macam mana, tahu apa selalu emosi yang keluar. You kenal yang you tahu, you can overcome benda tu. So apa yang berlaku adalah you tak tahu you risau apa benda. That's normal, sebab itulah anxiety. Dan yang you tahu buat yang you tahu buat, you takut je. Memang bila dah keadaan anxiety punya condition tu increase, anxiety tu naik, memang kita sampai tahap semua benda kita nak takut. Semua benda kita nak takut. So itulah anxiety. Itulah yang sometimes ada orang dia tak faham, yang dia tak kenal anxiety macam mana, tapi itulah dia. Tu yang saya kata dia very tricky. Anxiety ni adalah semua benda kita nak takut, semua benda kau nak risau, semua benda kau nak elak. Itulah anxiety. Kan? Orang lain macam tak kisah pun, tapi bila kena kat kita, kita jadi elak. Okay? Kenapa jadi macam tu? Sekejap. Okay. Kenapa jadi macam tiba-tiba semua benda kita takut? Kenapa jadi tiba-tiba semua benda kita nak elak, semua benda kita nak cemas, semua benda nak panik? Sebab
First thing adalah kita kena tahu anxiety ni adalah kitaran, it's a cycle. So, cukuplah kita dalam keadaan 2 minggu saja, kita benarkan diri kita sentiasa berada dalam keadaan cemas, sentiasa berada dalam keadaan gelisah, cukup 2 minggu je, kita akan boleh start create the cycle, cipta cycle tu, cipta kitaran tu. So, bermaksudnya, kalaulah kata, ada satu tempoh tu, kita ada cepat risau. Macam risau tu benda yang biasa je mula-mula. Macam anxious, bukan anxiety, anxious. Okay, kita ada satu habit, kita jenis orang yang perisau. Okay, risau kalau anak main kat luar sorang-sorang. Risau kalau kalau buat kesilapan dalam kerja, risau pada buat silap dalam kerja, risau kalau orang cakap buruk pasal kita, risau kalau tak lulus periksa, risau kalau gaji tak cukup bulan ni, risau. So kita perisau. So benda tu, bila kita ada habit begitu, yang memang ada habit, memang kita punya pattern fikiran kita daripada awal azali lagi ada jenis perisau. Okay, so mind kita punya kata dalaman kita dari segi hormon kita, dari segi kimia dalam otak kita, dia memang akan cenderung untuk hasilkan hormon kortisol lebih sikit. Maksudnya bila kita dalam keadaan risau, kita akan dalam keadaan cemas, kita akan stres. So bila kita stres, dia akan hasilkan hormon kortisol, norepinephrine lah, hormon apa segala macam nenek semuanya dia create, okay, dia terhasil apabila stres tu berlaku. So hormon tu dia patut ada pada kadar optimum saja. Tapi apabila dia punya kadar tu meningkat, dia akan kacau penghasilan hormon-hormon yang lain, hormon-hormon yang baik untuk badan. Okay, so apabila kita sentiasa, kata benda ni asal awal-awal dulu kita cuma cemas ataupun kita risau benda-benda yang biasa saja. Tapi bila benda tu dah become habits, okay, bila kita sentiasa risau dah become habits, so kita punya sistem saraf kita yang dipanggil fight and flight mode tu, dia akan sentiasa jadi aktif. Okay, so bila kita risau je benda ni, kita dah macam okay, kita nak lari ke, kita nak elak ke, kita nak frozen. Fight and flight mode, maksudnya fight tu kita lawan, flight tu macam kita lari, ataupun sekarang dah ada frozen, kita stuck kat situ ke apa ke, macam tu. So sistem saraf kita akan dapat baca, bila kita risau saja, dia akan terus hantar signal, okay, lari ke elak, ataupun lawan, macam tu. So bila dia dah sentiasa create circle sekitaran yang sama, kejap-kejap kita risau, fight and flight mode kita akan activate. Kita cemas, fight and flight mode kita akan activate. Kita takut, fight and flight mode kita akan activate lagi. So dia akan keep continue activate. Okay, dia tak sempat nak reda, activate lagi besoknya. Tak sempat reda lagi, activate lagi. Okay, so ada satu kajian yang mengatakan bahawa apabila saya tak ingat berapa kadar dia, tapi tak silap saya dalam keadaan berapa saat lah. Sebagai contoh, kadar dia adalah macam 1 saat je kita stres, nak turunkan hormon stres tu mengambil masa dalam kata beberapa hari, contoh macam tu. Itu kadar lebih kurang macam tu. Saya ingat kajian tu, tapi nak menunjukkan betapa apabila hormon kortisol atau hormon stres tu naik, nak hilangkan itu mengambil masa yang sangat panjang. Kita rasa kita dah hilang, dah stres tu, tapi sebenarnya hormon tu, kimia tu masih ada dalam badan. Dia tak release lagi sebab dia memang ambil masa. Sebab kita stres kejap je, maybe kita stres 1 minit je, tapi nak hilangkan benda yang terhasil tu, hormon yang terhasil tu, nak hilangkan dia mengambil masa sangat panjang. So bayangkan 1 minit yang lepas you dah stres, benda tu terhasil. Lepas tu setengah jam yang kemudian you stres lagi. Okay, benda yang lama tu belum hilang, terhasil lagi kimia yang baru, so lambat lagi hilang. So lepas 1 hari you stres lagi benda lain, benda yang lama tadi belum hilang lagi, dah tambah lagi. So bayangkan you punya hormon, you punya kortisol tu makin lama makin bertambah. So you punya fight and flight mode you punya sistem saraf you tu, dia sentiasa activate. Apabila dia dah sentiasa activate, dekat situlah you punya sistem saraf dah tak boleh baca dah mana yang betul-betul ancaman dan mana yang bukan ancaman. So you dah tak boleh differentiate dah. You punya saraf dah tak boleh differentiate sebab dah selalu sangat panik, dah selalu sangat risau semua benda. So eventually dia dah tak boleh nak kenal benda ni satu ancaman ke tak, benda ni adalah realiti ke tak, benda ni adalah fantasi ke tak. Dia dah tak boleh nak
kenal. Apabila tak boleh nak kenal, dekat situlah keadaan di mana you jadi semua benda you nak takut. Sebab apa? You punya saraf, you fight and flight mode you dah activate. Dah macam 24 hours activate. So sebab itulah you rasa macam semua benda you nak takut. Kenapa orang lain tak takut tapi you takut? Semua benda you nak risau. Even benda tu orang lain tak risau tapi you risau. So because of dia punya saraf tu. Okay? So untuk nak redakan balik saraf tu memang perlukan healing and curing lah. Maksudnya mesti rawat dan pulih. Bukan saja rawat tapi perlu pulihkan. So it takes time. Sebab apa? Macam saya kata tadi, bila hormon tu dah terhasil, dia nak hilang tu lambat. So jadi untuk nak rawat diri kita, nak pulihkan diri kita, dia memerlukan masa yang lebih sikit. Okay? Tetapi ada banyak elemen yang you perlu sentuh untuk nak rawat anxiety ni. Saya selalu sebut ada 4 perkara yang you kena rawat. In terms of you punya body, fisiologi you kena rawat. In terms of you punya emotion, your heart you kena rawat. In terms of you punya mind pun kena rawat. And in terms of your soul, you punya jiwa, your connection to the God, itu pun kena rawat. So bila you dah rawat benda ni, dekat situlah datangnya pemulihan. Okay? Not just rawat saja, bukan treatment saja, tetapi you healkan benda tu. So healthy ni perlu ada rawatan dan pemulihan untuk sihat. Rawat dan pulih. So you buat benda tu, InsyaAllah InsyaAllah you akan sihat. Okay? Tapi dia perlukan komitmen, konsistensi, keyakinan. Sebab kadang-kadang you bagi komitmen tapi you tak yakin. Kadang-kadang you bagi komitmen, you yakin tapi you tak konsisten. So banyak benda lah. So kalau untuk tu you nak belajar how to overcome, okay, keadaan tu, yang itu kena buat personal coaching lah. Because personal class, okay. Coaching, tak nak lah coaching, tak sedap lah coaching. I don't like coach orang. Mungkin kelas lah, buka kelas. Okay. So, kat situ kena buka kelas. Saya akan buka kelas. InsyaAllah. Abdul Isyad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Kat situ kita, kalau untuk how to overcome, untuk nak rawat dan pulih tu, kita kena buka kelas lah. Sebab itu nak cerita dalam live video panjang sangat. Okay. So, 4 perkara tu panjang pun nak cerita. Okay. So, yang tu nanti kita kena buka kelas. Tadi saya ada cakap pasal 5 perkara how to overcome dengan suffering. Tapi tengoklah, kalau sempat kita ni lah, kita ambil masa 1 jam je lah kot kita live video ni. Sebab saya start tadi pukul 10. So lagi 15 minit kot, nak pukul 11 mungkin kita akan stop lah. Kalau nak sentuh yang 5 perkara tu tadi, how to overcome dengan suffering. Okay, 5 perkara bagaimana kita nak overcome dengan suffering. You want me to elaborate benda tu, mungkin untuk next live video. Sebab panjang sangat benda tu nak cerita. Macam masa pun tak mengizinkan. Sebab nak dekat pukul 11. I hope that kita semua dapat tidur dengan tenang lah malam ni kan. Jangan lewat sangat. Okay, so 5 perkara tu panjang jugalah. So it's okay kalau you all nak elaborate benda tu, yang 5 perkara bagaimana kita nak overcome dengan suffering. Then you just let me know, drop dekat comments. Maybe you can say that you nak the next live video, I akan buat. Okay, InsyaAllah saya akan buat live video untuk nak cerita yang 5 perkara bagaimana kita nak overcome dengan suffering. Alias Ahmad, salam VR. Waalaikumsalam. Sejak 2013 saya follow VR. Ramai saya tengok sekarang overthinking and self-diagnose. Saya cuba bantu mana yang mampu. Alhamdulillah. Yes. Saya tak galakkan self-diagnose. Sebab itu perlunya ada kawan-kawan kita ni tolong. It's good effort, Cik Alias. You tolong orang yang self-diagnose. Sebab saya tak galakkan you all self-diagnose. Sebab apa? Sebab self-diagnose ni buat you lagi confused. So, benda yang paling senang macam ni. Bila you ada benda-benda yang tak kena dengan badan, simptom-simptom dekat badan, you rasa tak selesa. Okay. Maybe I would suggest 2 benda lah. Pertama, kalau you rasa tak kena dengan badan, you rasa tak selesa, you rasa tak sihat dengan badan you, please buat check up. Okay, buat check up, pergi kat doktor, beritahu doktor saya alami benda macam ni. Ataupun you pergi buat DAS punya test. Okay, DAS tu ada Depression, Anxiety, Stress Scale. You buat benda tu, ada dekat JKN Johor punya website pun ada. You buat benda tu, keluar result, you pergi bawa kepada mana-mana KK, you dapat consultation, you boleh buat counselling. You buat benda tu.
untuk nak dapatkan diagnos yang tepat apa yang jadi kat badan you. Okay, kalau tak ada apa-apa, normal, sihat, then sihatlah. Jangan fikir banyak-banyak. Okay, itu yang saya boleh cadangkan lah. Okay, you nak self-diagnose, you nak diagnose betul-betul kan, you nak tahu kan apa you sakit kan, so pergi doktor. Yang kedua, jangan self-diagnose, tapi assume that you memang sihat. Sometimes kita kena guna mind kita dan guna heart kita untuk rasa yang kita benar-benar sihat. Sebab bila kita fikir kita sakit dan hati kita rasa kita sakit, body kita akan dapat signal tu. Body kita akan rasa. Dia akan rasa sebab itu memang dia punya kata, itulah dia punya kata hubung kaitnya. Kita punya mind, heart and body kita itu hubung kaitnya. Okay, apa yang berlaku dalam mind kita akan reflect dekat luar. So maksud kalau macam sekarang, saya minta you fikir benda yang menyedihkan. Fikir benda yang menyedihkan lah. Contoh you fikirlah pasal benda yang kat Palestin contohnya. You fikir pasal kesengsaraan orang Palestin. And then you hadirkan perasaan tu. Bila you hadirkan perasaan tu, you punya fizikal apa? Menangis. You punya fizikal you rasa macam you nak berpeluk tubuh. Fizikal you akan react, beri tindak balas. Okay? You rasa sedih, nangis. Muka pun berubah. Okay. Cuba I minta you fikir benda yang marah. Apa benda semalam yang you marah, you fikir je benda yang marah tu. You punya hati terus akan jadi macam nak meletup, you rasa nak marah. Body you akan shaking. So itu adalah dia punya hubung kait. Maksudnya, apa yang berlaku dalam fikiran kita, apa yang berlaku dalam hati kita, perasaan kita, dia akan reflect kat badan. So bila you fikir you sakit, you rasa you tak sihat, badan you akan betul-betul rasa benda macam tu. Itu dia panggil psikosomatik. Okay, so badan kita memang akan rasa. Pijaknya badan kita akan cepat rasa. Dia akan cepat dapat signal. Okay, apa yang mind kita instruct, apa yang heart kita rasa, body kita akan rasa. Okay, so body kita ni macam, orang kata macam, it's macam kuda. Kita lah yang akan menunggang dia, kita yang akan tentu arahkan dia. So bagaimana fikiran kita nak diarahkan, bagaimana fikiran kita nak bawa fikiran kita, bagaimana kita nak bawa hati perasaan kita, body kita akan rasa. Okay, macam kita punya macam kita dalam kereta lah. Kereta tu adalah kita punya badan. Okay, pemandu tu adalah diri kita. So kita lah yang akan memandu arah benda tu. So bagaimana cara kita fikir dalam kereta tu, bagaimana cara kita bawa perasaan kita semasa dalam kereta tu, itulah yang berlaku kat kereta tu. Okay, kalau kita fikir benda yang nak bawa laju, perasaan nak bawa laju, maka kereta tu pun jadi laju, maka boleh menjadi ancaman, bolehlah kemelangan. Contoh macam tu. So bagaimana kita bawa diri kita. So itu yang tadi saya cadangkan, dua perkara. First, kalau you rasa you memang nak diagnose tepat-tepat, pergi jumpa doktor. Kalau doktor kata tak ada apa-apa, then you have to trust yourself. Percaya yang Allah bagi you kesihatan. Okay? Yang kedua, kalau you rasa you takut nak diagnose, then you just fikir yang you memang sihat. You rasa yang you sihat, body you akan rasa you sihat. But at the same time, jangan setakat rasa saja, but action. Maksud action tu adalah buatlah benda-benda yang boleh menyihatkan tubuh badan. Ambillah makanan-makanan yang baik untuk jaga badan. Pergilah buat aktiviti, bersenam, bersukan. You jaga kesihatan. Kat situ. So maksudnya, bila you dah buat benda-benda macam tu, you dah bantu usaha untuk jaga kesihatan, so insyaAllah, eventually you akan rasa, okay, betul aku sihat. So benda tu boleh hilang sendiri pun sebenarnya. Perasaan-perasaan you rasa you sakit, you rasa takut tu boleh hilang sendiri. Okay, dengan syarat you kena ada action lah. Action ke arah untuk nak jadi sihat. Okay, sebab sometimes ada setengah orang yang dia nak sangat dia nak tahu diagnosis dia apa. Tapi ada setengah orang sebenarnya dia ada karakter, dia takut nak tahu apa yang dia sakit. Dia takut. Dia mengalami, kalau boleh tak nak tahu apa dia sakit. So kalau you jadi orang yang macam tu, takut nak tahu apa yang you sakit, reverse. You buat reverse psychology, you ambil tindakan untuk jaga badan, fikir yang baik-baik, rasa yang baik-baik, act yang baik-baik. So insyaAllah. Alright. Sis nak tanya macam mana nak tambah deep sleep. Deep sleep? Macam mana nak tambah deep sleep? Okay, saya pun sampai sekarang pun saya pun ada certain time ada je yang saya dapat deep sleep, ada je yang saya tak dapat deep sleep. Tapi saya tak nak question sebab benda tu akan menambahkan lagi saya punya kata beban kat fikiran saya, kan. Kalau saya nak sangat dapat deep sleep tapi tak dapat, saya akan jadi stres.
So bila stress, saya akan jadi tak happy lah sebab saya tak dapat apa yang saya nak. Of course kita tak dapat apa yang kita jadi tak happy kan. So sebenarnya kalau you have that intention untuk nak dapat deep sleep, susah. Kalau macam pada pandangan saya lah, this is on my own view. Kalau you ada niat nak dapat deep sleep, biasanya susah. So sebab deep sleep ni, dia pada saya dia dapat dalam keadaan you tak minta, dalam keadaan yang tiba-tiba you akan dapat. It's just a gifted you dapat deep sleep. Tapi kalau you tak dapat pun tak apa, as long as you boleh rehat. Because most of us selalu rasa yang tidur tu macam satu kepentingan. Yes, tidur tu penting, tetapi sebenarnya perkara yang paling penting adalah rehat. Rehat. Okay. Dan rehat itu ada banyak bentuk. Okay, maksudnya adalah tidur itu adalah satu bentuk rehat. Tidur adalah satu bentuk rehat. Okay. You meditasi juga adalah satu bentuk rehat. You tak buat apa-apa, you tak fikir apa-apa, you tak rasa apa-apa, you just duduk diam, itu pun rehat. Duduk-duduk saja itu pun rehat. Okay, you baca buku tu pun rehat. You bau bunga, you just enjoy bau bunga yang wangi, itu pun rehat. So, rehat ada banyak cara. Yang diperlukan untuk badan kita adalah rehat. Rest. Okay. Tapi, kalau you dapat tidur, itulah yang terbaik. Sebab itu memang yang dikendaki pun untuk badan kita. Untuk rehat. Dan bila dapat rehat, you dapat tidur. Bila dapat tidur, it doesn't matter sama ada you dapat tidur tu deep atau tidak. As long as you dapat tidur. Okay. Sebab saya pernah alami di mana keadaan bila saya nak sangat tidur, bila saya tak dapat, saya jadi marah. Bila saya jadi marah, saya rasa stres. So benda tu takkan boleh dapat tidur tu, sebab kita takkan boleh tidur dalam keadaan kita punya mind stress. Susah. So might as well is kita kena reducekan kita punya stres. So jangan tambahkan tekanan untuk nak mendapatkan deep sleep. Pada pendapat saya, kalau dapat, okay. Tak dapat, tak apa. Okay. But kalau you all nak jugalah sedikit tips untuk nak dapat deep sleep, sebenarnya ada juga banyak cara. Okay, sebab sekarang ni banyak orang yang menggunakan EO contohnya. Guna lavender campur dengan lemon, kan. Diffusekan benda tu dan you akan dapat deep sleep. Boleh. You kena explore sendiri. Okay. Kedua, yang dapat deep sleep. Okay. Sebelum tidur, pergi mandi garam. Okay, lepas you mandi garam, garam Himalaya yang warna pink tu pun boleh. Kan? You mandi garam. Lepas tu tidur. InsyaAllah you akan dapat deep sleep. Okay? Dan apa lagi yang you dapat deep sleep? Tapi itu yang saya buat lah. EO yang saya gunakan. Mandi bunga saya buat. Mandi bunga untuk dapat deep sleep. Tapi bukan tujuan saya dapat deep sleep. Saya buat sebab saya nak dapat balik energy. Tapi it happens that bila saya buat benda tu, saya dapat deep sleep. Itu yang saya kata, deep sleep ni bukan kita minta. It's a gifted. Kalau dapat. Tak dapat, tak apa. Tapi kalau you nak cuba, you nak ikhtiar, you nak bereksperimen sendiri, nak bereksplorasi sendiri pun boleh. Okay, gunalah EO tu. Banyak kat luar sana jual. Garam, bunga. So benda-benda macam tu. Dan pastikan you tidur waktu yang terbaik. Ni sekarang ni waktu yang tak baik tidur sebenarnya ni. Waktu terbaik adalah lepas isyak tu you tidur. Lepas tu you bangun pukul 3 pagi, that's it. Sebenarnya kita tak memerlukan tidur yang banyak pun. Okay, kalau you all betul-betul ikut orang-orang yang spiritual kan, orang-orang yang ni, dia hanya meletakkan kadang-kadang 4 jam saja tidur. Tapi dia orang okey je. Kenapa apa sihat je kan. Tapi kita ni bila kita tak cukup 8 jam, kita jadi risau. Betul tak? Macam saya pun kalau tak cukup 8 jam, macam risau je tak cukup 8 jam. Tapi sebenarnya kalau kita tengok orang-orang yang berjaya, contohnya orang yang spiritual, mereka hanya perlukan tempoh masa 4 jam saja untuk rest, untuk tidur. Kan okey. Okay, so jangan stres-stres pasal tidur. Sebab kita tak dapat tidur ni sebab kita stres. So bila kita tambahkan stres sebab tak dapat tidur, macam mana nak tidur? Okay, so try lah. Explore sendiri.
Okay. Okay, Alia, sebab saya konsum ubat 2 tahun je, lepas tu saya rawat anxiety dengan psikoterapi. Check up memang kena buat. Does test complete? Banyak video VR saya tengok, jawapan saya ialah change mind cognitive. Yes, it's cognitive. Cognitive, you punya mind, cognitive, how you resolve you punya masalah, bagaimana you buat analisis terhadap satu benda, it's very important. So, sebab itu dia cakap macam CBT therapy. Yes, CBT therapy, sometimes you need to have self talk. You kena cakap balik apa yang you nak instruct you punya mind, you nak instruct you punya heart, you kena cakap balik. And then at certain situation you kena change the perception. Itu semua dalam CBT punya therapy. So you boleh dapat benda-benda tu semua kalau you dapat diagnose yang tepat. That's why saya kata ada banyak cara rawatan dan pemulihan. So kalau you nak dapat rawatan-rawatan macam tu, you kena diagnose yang tepat lah. Kalau you self-diagnose, you tak tahu nak dapatkan benda tu macam mana. Betul tak? So, kalau you diagnose sendiri, jalan-jalan ni jalan-jalan alternatif lah. Yang mana jalan-jalan alternatif tu bukannya terpakai untuk semua orang. Kan? Mungkin you perlukan jalan-jalan ubat contohnya. You perlukan jalan-jalan counselling atau terapi contohnya. Tapi ada setengah orang yang dia boleh melalui jalan alternatif atau terapi yang alternatif, tak ada masalah. So, kita sendiri yang kena kenal body kita, apa yang body kita perlukan saat kita sakit. Apa yang mind kita perlukan, apa yang perasaan kita perlukan saat kita sakit. Kita saja yang tahu. That's why you kena explore diri you, apa yang you nak. Sekarang you tak sihat ni, apa yang you nak. You kena explore. Jangan ikut orang. Sebab kalau you ikut orang, you tak tahu nanti mana satu yang betul-betul sesuai untuk diri you sendiri. Okay? Abu Isyad, tidur saya kurang kualiti. Yes. Sebab kita banyak sangat fikir, jadi susah kita nak dapat tidur yang berkualiti. Okay, so sebab tu saya kata sometimes kita punya mind ni ada masa macam tak fikir apa-apa, tapi susah juga nak tidur. Ada certain time memang kita banyak fikir, tapi pun susah nak tidur juga. So it depends. Tapi pada saya, jangan kita mengejarkan soal tidur tu, sebab benda tu dah banyak dan saya tengok. Ramai kawan-kawan saya yang nak sangat dapat tidur-tidur yang berkualiti, nak dapat deep sleep tu, tapi end up dia stress sendiri sebab tak dapat. Sebab itu just put aside sekejap. Macam tak apalah, hari ni tak dapat tidur ke dapat tidur tak apalah. Dapat tidur sejam pun tak apa. Alhamdulillah, bersyukur. Cuba buat macam itu. Satu lagi, cuba dengar binaural beats pun boleh juga untuk dapat deep sleep. Who knows, benda tu sesuai untuk you. Binaural beats you boleh guna kat YouTube. You buka binaural beats, BINAURAL beats, BEATS, binaural beats. Binaural beats ni dia apa? Dia keluarkan gelombang muzik, gelombang bunyi lah yang sama dengan you punya apa? Wavelength delta. Gelombang delta di mana saat delta tu adalah di mana you menghadapi deep sleep. So dia macam salah satu cara induce untuk you nak dapat deep sleep. Maksudnya music tu, hertz tu, gelombang tu yang dia bawa tu, binaural beats tu, dia adalah dikatakan bersamaan dengan gelombang minda you semasa you tidur. Masa you tidur dapat deep sleep, you sedang dalam keadaan delta mode. So bunyi binaural beats tu dia lebih kurang macam tu. So kalau you dengar music tu, binaural beats tu, dia kira macam dia try untuk induce you punya deep sleep, try to attract the same wavelength, the same gelombang, so that you boleh dapat tidur yang berkualiti, dapat tidur yang deep lah. Okay, just try. Dia kena, kalau my advice is, kalau you nak explore, you nak bereksperimen dalam apa jua cara, apa jua tips, bentuk untuk dapatkan deep sleep, okay. Tapi jangan streskan diri balik. Tu je. Sebab the more you stress, you takkan dapat deep sleep tu. So memang kita kena relax, kena tenang, baru kita dapat tidur yang lena. Kalau you stress sebab tak dapat tidur, nanti tak dapat tidur, lagi susah nak tidur. So try. Okay. Bila bangun lemah letih. Yes. Mandi garam tu bilas dengan air bersih tak? Saya bilas dengan air bersih. Kalau saya bilas dengan air bersih. Saya akan mandi dulu, bersihkan badan. Okay, sabun apa semua. Lepas tu saya mandi air garam. Okay, saya mandi air garam satu bali tu je lah. Letaklah sesuka hati pun garam tu, tak kisahlah. Saya ni tak ada, saya tak suka rigid sangat. Saya just flexible. Saya letaklah beberapa macam satu genggam macam tu lah. Letak kat dalam baldi biasa tu. Then kacau-kacau. Di luar toilet saya pun cara
Di luar toilet tu, saya akan baca Al-Fatihah sebab saya sangat suka Al-Fatihah tu sebab saya rasa Al-Fatihah tu sangat miracle. Okay, dia adalah ayat yang miracle. So, saya akan baca Al-Fatihah 7 kali. Lepas tu saya akan doa. Saya akan minta dekat Tuhan, ya Allah Tuhanku, kau jadikan air ni sebagai asbab dengan kekuasaanmu, dengan kekuatanmu, dengan kebesaranmu, jadikan air ni sebagai asbab untuk nak buang benda-benda yang negatif daripada badan aku, cergaskan badan aku. Doa, apa-apa doa you buat sendiri sebab itu yang kita kata self mastery. Apa yang you kenal diri you, apa yang you nak, you minta. Okay, so buat ya. Kalau saya buat macam tu. So kalau you nak tambah 3 cool ke surah ayat kursi ke apa ke, it depends on you. Just try eksperimen je apa yang you nak, yang the best untuk diri you. Try to experiment, jangan rigid sangat. So saya benda-benda macam ni saya eksperimen sendiri. Saya dapat info and saya kata tambah sendiri, saya eksperimen sendiri. Itu cara saya lah. Okay, so you guys pun boleh juga, it's okay. Okay, just buat je. Okay, maybe this is last question saya jawab. Next, kalau kawan-kawan ada yang nak saya sambung live video, rasa macam nak continue, rasa macam ada benefit untuk live video ni, just drop comments nak lagi live video, insyaAllah saya akan buat. Okay, cuma saya akan buat dalam page ni lah. So nanti just war-warkan pada kawan-kawan dalam page ni. Saya akan biasa buat dalam page ni sebab anyway, kalau you all jumpa ada satu lagi page yang mana saya punya muka macam ni, muka saya yang tu, yang gambar tu saya pakai baju hitam kot yang tu. Itu saya pakai tudung hitam, baju hitam. Yang tu, page tu sebenarnya masih wujud tapi saya dah tak boleh akses. Page tu dah kena hack. So kalau you all adalah yang you all boleh bacalah kan. Tapi saya dah tak boleh communicate apa-apa dah dalam tu. Dah tak boleh sebab benda tu, account tu dah memang habis kena hack. Lepas tu dah saya tak boleh akses. So dah Facebook pun dah tak boleh buat apalah. So saya create new page. So this is the new page. Kalau you all nak apa-apa information, live video ke apa benda, program-program baru dalam page ni. Okay, so boleh beritahu kawan-kawan kalau apa-apa je untuk sharing ke apa, semua dalam ni lah. Okay, last question Okay, sis, macam mana nak atasi situasi tepis atau terima cerita yang kita tak suka dengar dan ambil tahu, nak elak dari orang tu, duduk satu rumah tak lama, lepas di situ badan saya macam bergigil sendiri. Okay, situasi nak tepis, situasi nak elak, situasi tak suka dengan cerita ni, pada saya dia adalah suatu benda yang kita tak boleh nak kontrol. Maksudnya kita tak boleh nak kontrol orang lain tau. Kita tak boleh nak kontrol orang. Kalau orang macam, kalau dia nak bercerita benda macam tu, takkan kita nak halang, betul tak? Dia nak cerita, so apa hak kita nak halang kan? So kita kena tahu yang ada certain thing, perkara-perkara di luar sana, dia adalah di luar kawalan kita. Benda tu kita tak boleh nak kawal, tak boleh nak control. Okay, so tu yang benda pertama. Kena fahamkan yang ada banyak perkara sebenarnya dalam dunia ini yang kita tak boleh nak kawal. Okay, so apa yang kita boleh kawal adalah diri kita, mind kita, heart kita, diri kita sendiri. Kita kena master. So kitalah yang kena kawal benda tu. Dan nak mengawal benda tu memerlukan latihan. Dia memerlukan praktis. Dan ada banyak, you akan kata banyak kali mengalami kegagalan untuk nak bertindak balas tu. Okay, maksudnya dalam kata yang mudah, contoh, ada je keadaan di mana dalam setengah situasi saya tak suka dengar, ada saya dalam keluarga contohnya ada satu hamba Allah ni, dia suka cakap benda yang negatif. Sedangkan waktu tu aku tak nak dengar dah benda-benda macam ni. Kau duk cerita lagi. Aku tak suka dengar kan. So ada je macam tu. Saya pun pernah macam tu. Aku tak suka dengar dan aku tak nak dengar sebab aku dalam keadaan yang tak stable sekarang ni. So kau jangan cerita. Okay, apa yang saya buat? First, kebiasaannya saya akan cakap. Saya akan cakap sebab saya sebenarnya jenis orang yang agak transparent. Aku tak suka, aku cakap. Kau suka ke, kau tak suka, kau punya pasal, aku tak suka, aku cakap. Itu cara saya lah. Janganlah ikut sangat aku, tak elok kot perangai aku ni. Okey, tapi saya akan cakap. Maksudnya saya kata jangan cerita kot sebab macam aku rasa tak best. Saya akan cakap begitu. Tak payah cerita lah, apa aku rasa tak best. Bila kau cerita je, aku terus jadi down. Boleh tak jangan cerita? Tolong macam tu. Memanglah orang nampak macam alah dia ni, tapi peduli apa kan? Itu cara saya lah. Maksudnya saya akan cakap.
First, saya akan cakap, saya akan menggunakan pendekatan berterus terang. Kata, jangan ceritalah sebab aku rasa tak best. Bila kau cerita, aku rasa menggigil, aku rasa something kat dalam diri aku, apa semua. Confess benda tu. Kalau you tak boleh confess, you jenis orang tak pandai nak cakap, okay, tak pandai nak berterus terang. Okay, so you yang kena kuat sikit, you kena elak benda tu bermaksud, pergilah. You boleh je pergi daripada dengar benda-benda macam tu. You have to put a full stop. You sendiri yang kena elak. Maksud contoh kalau you buka Facebook, you nampak ada satu tajuk yang menarik perhatian you, kan? Tapi benda tu you tahu pun kalau you baca mesti you akan jadi takut. Tapi siapa yang suruh you tekan klik untuk nak baca? Bukan orang lain, you sendiri. You yang sendiri macam kalau tak baca tak puas hati. Tapi kalau baca takut, tak apa bacalah. You pun baca, you pun tekan. Eventually you takut. Betul tak? So sebenarnya ini adalah pilihan kita. Pilihan kita untuk pilihan kita dari segi reaction ataupun tindak balas yang kita bagi. Sama ada you dah tahu benda tu memang menakutkan, kenapa you invite benda tu masuk dalam diri you lagi? So it's all about us, bagaimana kita nak kawal benda tu. Okay, lagi-lagi lah kalau dia duduk di satu rumah tu, tak boleh nak buat apa. Tak boleh nak buat apa, dia tak boleh nak control lagi. Dan dia memang perangai macam tu, you kena faham. Dia perangai macam tu. Dia mungkin tak rasa benda-benda macam tu, dia tak rasa takut tu macam mana, panik tu macam mana, dia tak rasa benda macam tu. So dia tak faham perasaan orang, dia tak peka perasaan orang. Tapi you seorang yang peka, you tak boleh nak ajar orang, tak boleh nak buat dia berubah, tak boleh. Tapi kita yang kena change benda tu, kita yang kena control benda tu. So pastikan bila dengar je benda macam tu, straight away terus belah. Tak payah nak tadar-tadari lagi, straight away. Eventually orang pun akan tahu body language kita. Kita tak suka dengar benda macam tu kan, so tak payah dengar. Dan kedua, kita sendiri yang kena pilih untuk kata decide mana satu information yang kita nak dengar dan tak nak dengar. Kita sendiri. Saya cakap pun, saya nasihatkan pun, tapi kalau you still nak tekan klik button cerita pasal kematian contohnya, you sendiri. Bukan saya. Sebab saya dah suruh you jangan tekan, tapi you nak tekan juga. So it's all depends pada diri you juga. Okay, so kalau you dah terbaca, you sendirilah kena pandai overcome balik. Sebab kita yang pilih benda tu. So kenapa? Kadang-kadang kita kena cakap kat diri kita, ya Allah kesiannya lah. Aku selalu baca benda-benda yang menakutkan diri aku balik. Sampai diri aku dah macam-macam takut dengan semua benda. Kita sebenarnya yang banyak inject fear dalam diri kita. Okay, so try to kurang-kurangkan benda tu. Okay, so katalah hari tu you dah berjaya elak. Okay, so you dah selega. Tapi esoknya you rasa tak berjaya. Rasa macam alamak dah triggered balik dah. Rasa menggigil balik dengan apa yang dia cerita. It's okay. It's okay. Jangan you kata macam alamak aku down balik, alamak aku gigil balik, alamak aku gagal. No. It's okay. Besoknya you try lagi. You try lagi untuk avoid. You try lagi jangan dengar ke apa. And then dia akan berterusan macam tu. Just like a cycle yang mana dia akan, bila you create habit macam tu, lama-lama you akan dah tak trigger, dah tak kisah. Okay. Cara ketiga. Okay, pertama saya kata you have to confess, berterus terang dengan dia. Kedua, you elak kalau selagi boleh elak. Ketiga, you just try to observe. Maksudnya, sometimes bila you dah tak boleh kawal persekitaran you, tapi apa yang boleh buat adalah you just observe je keadaan tu tanpa you letakkan any labels. Jangan letakkan label, jangan letakkan makna pun pada benda-benda macam tu. Maksudnya kalau you dengar suatu benda tu, jangan menghadirkan emosi. Jangan menghadirkan perasaan. And perasaan dan emosi tu pun kita juga yang bawa, betul tak? So jangan menghadirkan, you just observe je. Dengar benda tu, jangan masuk dalam you punya hati. Sebab bila you banyak masuk dalam hati, kat situlah banyak hati kita terluka. Sebab semua benda kita nak terkesan. Okay, observe. Try to observe apa yang orang cakap tu. Letakkan dia sebagai satu just penceritaan saja. Jangan bawa masuk dalam sangat. Okay, benda ni pun perlukan praktis. So kena banyak praktis. Everything kena praktis. Semua kena praktis. So kalau tak praktis, kita tak rasa benda tu. Okay. Yang pasti saya tetap move on VR. Sekarang SEM 2 Master Program. Alhamdulillah, saya dah nak final semester. So on 17 September, 17 September Jumaat ni, it will be saya punya deadline untuk final assignment. So once saya dah submit benda tu, lepas tu InsyaAllah kalau lulus, InsyaAllah lulus lah kan, InsyaAllah lulus.
Lepas tu habislah. Yang tak tahulah konvo ke tak konvo kan. Kita tak tahu time pandemik macam ni kan. Tapi saya pun dah habis 2 tahun dah belajar, akan habis 2 tahun belajar. Maksudnya 17 hari bulan September ni habis di submit, maksudnya saya dah free. That's why inilah saya nak kata ambil masa untuk nak buat live video, maybe nak start menulis ke apa. Itulah. Okay, good luck untuk Cik Ales juga. Kita positifkan segalanya and nikmati life happiness. Betul, saya ambil wuduk sebelum tidur. Betul, banyak sangat kaedahnya. Istighfar 100 kali pun okey untuk tenangkan diri. Yes. So, kita ada banyak cara, kita ada banyak benda-benda yang Allah dah bagi dah. Tips dia, cara dia, cuma tinggal lagi kita ni nak amalkan ke tidak. Nak konsisten buat ke tak tu je. Okay, so banyak cara. Ikutlah mana yang selesa untuk diri sendiri. Jangan lupa invite insyaAllah. Okay, good luck sis. Thank you so much. So, alright. Kita stop sampai sini. Saya rasa dah lebih 11 suku dah. Okay, so kalau kawan-kawan ada yang nak teruskan live video nanti, insyaAllah kita akan cuba sembang yang pasal how to overcome with suffering. Bagaimana kita nak nak menghadapi penderitaan. Ada 5 perkara yang kita boleh kongsikan. Kita cuba nanti kupas untuk next live video. Okay, so terima kasih pada kawan-kawan yang menonton. So kalau video ni bermanfaat untuk kawan-kawan yang lain yang mungkin terlepas ke apa ni, you just have to share dengan diorang, because kita tak tahu, mungkin kadang-kadang 1 jam lebih bercakap ni, mungkin ada 1 minit tu je yang part tu je yang terkesan untuk dia. It's okay. So you dah buat satu kebaikan untuk share benda tu. It's okay. Just share je. Okay. And then saya punya this is my page yang baru, yang lama you boleh baca, tapi saya sebagai pentadbir dah tak boleh akses langsung. Saya dah tak boleh nak tambah apa-apa ni information program semua, saya dah tak boleh tambah. Okay, so cuma yang dalam page ni sajalah yang baru ni saya dapat share. So untuk kalau nak Instagram saya pun ada, carilah Nas Azad Virgin Rose. So yang tu Nas Azad VR code, saya pun tak ingat dah Instagram saya. So kat situ pun kadang-kadang saya, kat situ tempat saya Instagram tu tempat saya berfoya-foya lah, tempat saya nak bergembira kan, merepek-repek, meraban tu semua kat situ lah tempat saya Instagram tu kan. So boleh je lah nak follow, tak ada hal. Okay, and tu lepas tu kalau ada apa video-video yang you nak tengok pasal anxiety, ada dalam YouTube. You kena search anxiety disorder compilation, COMPILATION, compilation. Okay, kat situ ada banyak video tentang anxiety disorder. You just boleh subscribe kat situ. Kat situ kalau kalau ramai-ramai subscribe, baru saya boleh buat live video kat situ. Lebih senang. Kita boleh macam boleh interact. Tapi for now saya tak boleh nak buat live video lagi kat situ. So saya just buat dekat dalam Facebook saja. So yang lain untuk siapa-siapa yang nak dapatkan Kembara Kesedaran, hard copy dah tak ada. Cuma yang tinggal untuk ebook saja. Ebook boleh dapatkan daripada saya, boleh email Virgin Rose VR, virginrose@gmail.com. Harga RM69. RM69 sebab dia ada colour. So buku ni adalah menceritakan pengalaman daripada saya childhood sampai sekarang, bagaimana saya overcome dengan anxiety. Everything dekat sini lah. So kalau kawan-kawan yang ada yang dah baca, mungkin boleh share lah. This is apa yang saya kongsikan. Macam mana fikiran, emosi kita ni saya sebut tadi. Dia relate dengan tubuh. So, our collection mind dengan fikiran akan hadirkan emosi. Tak nampak hadirkan emosi. So, dalam ni semualah apa yang, all the knowledge yang saya tahu, saya kongsikan for us to practice. So, mudah-mudahan dia akan jadi manfaat pada you all. Ada lagi kot. Itu je lah. Okay, so this is the book, Kembara Kesedaran. So ini sangat sentimental untuk saya. Nampak muka saya kat situ. Okay, ebook RM69. Ebook RM69. Okay, boleh baca, you boleh download masuk dalam handphone, boleh baca bila-bila masa. Okay, untuk hard copy dah tak ada, insyaAllah. Saya pun tak tahu bila saya nak publish lagi, nak cetak lagi, saya tak tahulah kan. Tapi hard copy dah tak ada. Ebook RM69. Kalau nak pergi library ada, library perpustakaan negara ada. Lagi library mana pun tak ingat lah, tapi ada kat library. Okay, ini dia punya ni, just tengok je lah dia punya apa, ISBN dia juga boleh pinjam. Alright, so terima kasih kawan-kawan pada yang sudi menonton. So saya doakan semua yang menonton video ni, you all semua diberi kesihatan, pemulihan, you all diberi kekuatan dalaman yang hebat supaya untuk teruskan kehidupan, supaya dapat memberi manfaat pada orang lain. Supaya dapat terus menyucikan jiwa.
InsyaAllah. So, kita semua diberi kesihatan yang terbaik. Okay. InsyaAllah. Jaga diri baik-baik. Jaga SOP. Okay, masih jaga SOP. Jangan suka-suka sangat. Okay. Jaga SOP. Jaga diri baik-baik. Sayang diri. Buat aktiviti. Keep moving. Okay. InsyaAllah. Kita akan jumpa lagi untuk next live video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.